Kota Melaka. Silakan. Datuk Speaker, saya ingin ucapkan terima kasih kerana mengizinkan saya mengambil bahagian dalam membahaskan bajet bagi tahun 2022. Datuk Speaker, seperti yang kita maklum, bajet ialah satu usul, yang kita nak bentangkan, menerangkan tentang bagaimana kerajaan akan membelanjakan pada tahun depan dan juga ramaran mereka, berapakah hasil yang mereka akan dapat. Kita boleh lihat bajet kali ini banyak tawaran telah diberikan. Banyak janji-janji telah ditawarkan. Tetapi soalan pokok saya ialah sama ada janji-janji ini dapat ditunaikan tak? Bajet kali ini seakan-akan seperti satu bajet pilihan raya. Dan saya lihat sama ada bajet ini boleh berjaya atau tidak amat bergantung kepada kabinet. Dan hari ini kabinet yang kita lihat adalah satu gabungan antara dua parti, dua perikatan. Satu perikatan nasional, satu barisan nasional. Mereka ada dalam kabinet. Di Putrajaya mereka adalah kawan antara satu sama lain. Tetapi apabila mereka 2 jam daripada Putrajaya mereka pergi ke Melaka, mereka lawan antara satu sama lain. Barisan Nasional lawan dengan Perikatan Nasional di Melaka. Pilihan Raya Negeri Melaka. 28 lawan 28. Semua kerusi Barisan Nasional lawan dengan Perikatan Nasional. Jadi apabila menteri daripada Barisan Nasional turun ke Melaka, sudah pasti dia akan mengatakan buruk-buruk tentang calon Perikatan Nasional. Jadi saya nak tanya, apabila mereka balik ke Putrajaya, adakah benar-benar mereka boleh duduk sama-sama? Memang mereka adalah rakan dan mereka boleh laksanakan bajet dengan betul. Itu yang kita risau. Sebab kita lihat sehingga timbalan menteri, 2 orang timbalan menteri kali ini bertanding di Pilihan Raya Negeri Melaka. Mereka lawan antara Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional. Sana lawan, lepas tu balik ke kabinet, mereka boleh duduk sama. Ini ialah hipokrat. Pura-pura sana lawan, lepas tu jadi kawan. Ataupun mereka betul-betul lawan. Kalau betul-betul lawan, maka bagaimana kita nak pastikan mereka boleh jalankan, memastikan bajet ini boleh dilaksanakan. Saya bagi satu contoh, Datuk Speaker. Bajet tahun lepas kata nak bagi 150,000 laptop kepada murid daripada golongan B40. Tetapi apa kita tinjau sehingga September hanya sekadar 111,000 saja laptop dibagikan. Apabila kita bangkitkan sekali di Oktober bulan lepas, barulah dikatakan akan diagihkan supaya genap 150,000 laptop. Tahun ini pula, kali ini, Menteri Kewangan sekali lagi berjanji akan memberi 600,000 laptop kepada pelajar di IPTA ataupun IPTS. 150,000 laptop pun susah nak bagi. Sekarang nak janji tahun depan nak bagi 600,000 laptop lagi. Jadi ini sudah menjadi satu tanda tanya. Kenapa proses pembagian begitu lambat? Adakah kerana antara Menteri Barisan Nasional dengan Menteri Perikatan Nasional mereka ada saling selisih faham? Sebab itu sehingga nak laksanakan dasar atau program yang baik untuk rakyat pun tak dapat dijalankan. Dan saya nak tanya, dalam ucapan Menteri Kewangan, dia cakap akan peruntukan 450 juta untuk berikan 600,000 laptop. Kalau kita bahagikan, ialah puratanya satu laptop dia akan gunakan RM750 untuk beli satu laptop. Tapi saya nak tanya di dalam Dewan ini, di mana kita boleh beli laptop dengan harga RM750? Adakah mereka nak bagi pelajar IPTA, IPTS ini laptop second hand?
ataupun laptop yang hanya ada rangka tetapi dalamnya isi kosong seperti kerajaan sekarang ini. Kita nak tahu RM750 nak beli laptop macam mana? Itu satu yang kita minta supaya mereka jawab. Kota Melaka boleh? Okay. Janganlah mereka kerajaan tukar menteri semua, tukar kereta baru, Viewfire, kereta mewah, tapi hanya sekadar bagi RM750 punya laptop. Saya pun tak tahu mana mau beli. Kota Melaka. Sekejap. Okay. Terima kasih kepada sahabat saya Kota Melaka. Terima kasih speaker. Kota Melaka bertanya soalan banyak. Cuma saya nak minta Kota Melaka tanya pada menteri, kalau boleh jawab dengan betul lah. Sebab saya pernah tanya soalan kepada pihak sebelah sana. Saya tanya, kenapakah tidak diteruskan pendakwaan ke atas YB Pontian di atas kesalahan tidak memberikan kenyataan palsu ataupun tidak benar kepada pegawai SPRM. Bila saya dapat jawapan, dia kata apa? Kesalahan kompaun tidak salah dari segi undang-undang. Apa kaitan dengan soalan saya? Jadi minta kalau boleh dia jawab betul-betul. Sebab ada tendensi dia jawab meleweng ni. Terima kasih. Baik, masuk dalam sebahagian daripada ucapan saya. Datuk Speaker, saya nak sambung. Sekarang Melaka sudah jadi satu tumpuan seluruh Malaysia. Bukan saja kerana dia adalah tempat pelancongan, tetapi juga akan diadakan pilihan raya negeri Melaka. Tapi hari ini, Datuk Speaker, kalau anda pergi ke Melaka, you boleh lihat Melaka penuh sesat dengan ramai orang pelancong sudah datang. Sudah baliklah kepada normal. Ya, semua tempat, jalan raya, semua kenderaan banyak pelancong, semua penuh. Tetapi bila adanya pilihan raya ini, SOP yang dikeluarkan oleh SPL, nampaknya semua tak boleh. Tak boleh ada walkabout, tak boleh pergi door to door, tak boleh ada ceramah. Nak gantung banting banner dekat jejantas pun tak boleh. Ini satu camping, semua tak boleh. Kota Melaka. Jadi saya nak tanya kepada Kota Melaka, boleh saya tanya sedikit Kota Melaka? Saya dapat maklumat bahawa petugas pilihan raya tak boleh pakai baju parti pun. Pergi makan dekat restoran pun tak boleh pakai baju parti dan dihalau. Apa pandangan, betul ke benda ni berlaku Kota Melaka? Terima kasih. Jadi pandangan saya, pendapat saya ialah, hari ini saya tak tahu sama ada SPL tu dia betul-betul bertindak secara bebas ataupun dia dipengaruhi. Sehingga kan dia mengadakan banyak tema-tema sedemikian yang sukar untuk kita ikut. Kita faham, sekarang ada pandemik COVID-19, kita perlu berhati-hati. Tetapi sepatutnya SPL perlu adakan satu SOP yang lengkap di mana boleh memberi peluang kepada semua untuk menyampaikan mesej mereka kepada pengundi. Ini tidak dilakukan oleh SPL. SPL, sebelum tu kita ada banyak kali sudah kata, sudah tubuh kita sebelum tu ada laporan daripada ERC. Datuk Speaker dulu adalah pengerusi SPL. Tahu ada laporan ERC. ERC laporan sudah diberikan. Tetapi kerajaan di sebelah sana pula kata nak tubuh satu jawatan kuasa untuk meneliti laporan satu jawatan kuasa. Ini telah melambatkan proses. Sehingga sekarang hari ini kita kata sekarang COVID-19 kita ada norma baru. Tetapi SPL tak ada keluarkan satu SOP yang baru supaya kita semua boleh ikut. Ini akan menyebabkan membantu pihak kerajaan untuk menang dalam pilihan raya di negeri Melaka. Itu amat tidak adil kepada semua parti termasuk parti pembangkang. Sepatutnya beri ruang yang sama kepada semua calon untuk mereka boleh tampil di siaran TV ataupun radio. Supaya semua ada ruang yang sama. Sebab di Melaka ini bukannya semua tempat ada liputan 4G atau 5G. Datuk Speaker, sebab itu kita nak minta supaya SPL bertindak dengan adil kepada semua.
Dato' Speaker, sebelum itu kita lihat kita memperjuangkan hak golongan muda. Sebab itu pada tahun 2019 Julai kita telah luluskan supaya mereka yang umur 18 tahun boleh undi. Ya. Dan kita masa tu SPL kata mereka akan ambil 2 tahun, iaitu Julai tahun ini sepatutnya semua yang berumur 18 tahun ke 20 tahun mereka boleh undi selepas Julai 2021. Tetapi apa yang kita lihat hari ini, SPL kata, ya, bulan 3 ini dia kata perlu lanjutkan ke tahun depan, bulan September 2022 baru boleh 18 tahun sehingga 20 baru boleh undi. Tetapi apabila dicabar di mahkamah, mahkamah kata mesti laksanakan tahun ini, maka SPL pula kata, sekarang SPL pula kata bermula 31 Disember dia akan siap. Artinya tahun depan 1 hari bulan Januari yang mereka 18 tahun ke 20 boleh undi. Jadi di sini kita sudah boleh lihat sama ada mereka mau atau tidak mau. Kalau mau mereka boleh laksanakan. Kalau tak mau dia boleh lambat-lambatkan. Jadi kita nak tanya kepada SPL, adakah kerana mereka hadapi kesukaran ataupun mereka diperintah supaya melambat-lambatkan proses untuk membenarkan mereka yang golongan muda ini dapat undi? Ini adalah menafikan hak golongan muda. Apa gunanya hari-hari kita kata kita pentingkan golongan muda, kita adakan hari belia. Tetapi apabila apa yang kita buat, kita menafikan hak mereka. Sehingga pilihan raya negeri kali ini, oleh kerana sikap tidak tanggungjawab ini, telah menyebabkan 150,000 golongan muda daripada berumur 18 tahun hingga 20 tahun tak dapat undi. Jadi saya nak menyuruh kepada pemuda golongan ini, ya, barangkali boleh tolong kempen, beritahu kepada rakan-rakan saudara mara supaya mendenda kerajaan yang ada hari ini kerana menafikan hak mereka untuk mengundi. Habiskan ya. Dato' Speaker, poin yang terakhir ialah dengan 1 minit. ya, terima kasih. Akta anti-hopping. Kali ini Dato' Speaker, apabila kita beri kempen, ramai rasa tidak confident. Kerana dia kata kalau pilih nanti lepas tu sudah menang nanti dia lompat lagi. Ini rata-rata ada fikiran sedemikian. Termasuklah UMNO. Dato' Speaker, UMNO buat kali pertama minta calon dia mesti tanda SD supaya ya berjanji mereka tidak akan lompat parti. UMNO. Ini satu sejarah bermula daripada Melaka. Minta calon dia tanda tangan SD. Bukan itu saja. Mereka kata, UMNO kata kalau menang mereka jadi kerajaan, mereka nak pindah perlembagaan supaya boleh lantik 5 orang adun. Kenapa? Sebab mereka takut. Mereka takut sendiri punya calon. Tidak yakin dengan calon sendiri. Sehingga mereka nak laksanakan lantik 5 adun. Supaya mereka tidak akan lompat parti. Tetapi saya nasihat kepada UMNO lah. Sebab apa yang mereka nak buat ini, pindah perlembagaan, lantik adun ini, sebelum ini di Sabah mereka sudah buat. Tapi tak berjaya juga. Jadi yang paling penting ialah kita mesti luluskan akta anti lompat parti ini secepat mungkin. YB Kota Melaka ni Habis. bukan kempen pilihan raya. Terima Ya, kasih. itu ialah akta anti lompat parti. Itu penting, Datuk Speaker. Tamatkan. Ya. Jadi akhir sekali seperti yang tadi ada dah disebut oleh Pandan tadi, dia kata kesihatan itu penting. Ya, memandangkan COVID ini. Saya setuju. Sebab itu saya minta supaya Kementerian Kesihatan perlu ya keluarkan dasar ataupun polisi yang dapat membantu rakyat seperti di Melaka. Ya, di Melaka Pakatan Harapan kata kalau mereka menang mereka akan kemukakan kad sihat Melaka. Tamatkan. Akan beli RM300 kepada keluarga B50 Tamatkan. untuk mereka boleh pergi ke klinik swasta. Ini satu yang baik yang kita harap supaya kerajaan persekutuan boleh mengikuti, ya, boleh contohi apa yang mereka nak laksanakan. Terima kasih. Dengan YB. itu sekian. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih YB. YB tak berapa adil kepada Yang Berhormat Igan yang terpaksa datang pada 2.30 untuk menyambung ucapan beliau kerana YB ambil 5 minit lebih.
Yang Hormat Igan. Sehingga pukul 1, kemudian kalau boleh datang balik 2.30, boleh ya? InsyaAllah. Tolong marah dengan YB Kota Melaka, bukan kepada saya. Datuk Speaker, bolehlah sambung sampai 1.05 lah Saya supaya tak boleh- ikan tak boleh balik sini. Saya tak ada kuasa nak sambung lebih pukul 1.